الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita Taqribul Aqaidis Saniyah bil Adillatil Qur'aniyah. Pada katanya Al-ilahiyat was-sifatul wajibatu lillahi ta'ala bil adillatil mufassilati 13 sifatan. Sudah dah? Betul? Yalah? Baik. Jadi kita dah cerita dah hari itu bahawasanya maksud wajib pada akal ialah perkara yang tidak terima tidak, perkara yang mesti sungguh. Perkara yang mustahil pada akal pula adalah perkara yang tak terima sungguhnya. Kalau kita kata dia tu sungguh, tak terima. Boleh? Perkara yang kita tak terima kata dia tu sungguh, sabit, betul. Nampak dah? Ataupun kita kata juga dengan perkara yang mesti tidak. Perkara yang harus pula jaizu aklan adalah apa? Perkara yang boleh sungguh dan boleh tidak. Dan kita dah tambahkan beberapa tafsilan, beberapa lafaz di dalam kitab-kitab Arab. Contohnya adamuhu di dalam ta'rif hukum akal ditafsirkan dengan intifa'. Wujuduhu di dalam ta'rif hukum akal ditafsirkan dengan subut. Ila akhirih. Jadi hari ini insya-Allah kita nak masuk pula kepada perkara-perkara yang dihukumkan dengan mesti sungguh daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita kena faham. Dan benda ni kadang-kadang orang tak perasan. Benda senang lah. Orang perasan, fabihi wa ni'mah. Tapi kadang-kadang orang tak perasan bahawasanya perkara wajib pada akal ni bukan sifat-sifat Allah Ta'ala saja. Faham tu? Perkara yang wajib pada akal ini bukan sifat-sifat Allah Ta'ala sahaja. Pada kita ni boleh tak ada benda yang wajib pada akal? Boleh? Contohnya keadaan kita, yakni kita jisim ni, keadaan kita tu tadi bertempat. Wajib tak pada akal? Wajib pada akal. Dah bertempat kita tu tadi sifat Allah Ta'ala ke? Tak. Nampak dah tu? Tu kena faham molek kata benda wajib pada akal tidak tertentu kepada sifat-sifat Allah Ta'ala sahaja. Lepas tu, yang kita duk bahala ni, sebab tu kita sebut tadi, bahawasanya sekarang ni kita nak masuk kepada perbahasan perkara-perkara yang wajib pada akal daripada sifat-sifat Allah. Perkara-perkara yang wajib pada akal daripada sifat-sifat Allah. Tu kita nak masuk hari ni. Jelas? Nampak dah tu? Qala al-musannifu. Dan kita akan mulakan dulu dengan sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan. Sebelum daripada sifat-sifat yang mesti sungguh nisbah kepada para anbiya dan rasul. Qala was-sifatul wajibatu lillahi ta'ala. Dan bermula segala sifat. Sifat. Boleh? Sifat di sini bukanlah Arab. Kerana panggil Arab, boleh?
Dia gini. Sifat ni ambil dah gambar tadi tak? Sifat ni terbahagi kepada dua. Sifat ni terbahagi kepada dua. Kita ada sifat, dan sifat ni tadi adalah maqama bi ghairihi. Maqama bi ghairihi. Boleh? Perkara yang sabit dia tu tadi, apa? Pada selain daripadanya. Jelas? Baik. Maka sifat ni terbahagi kepada dua. Sifat ni terbahagi kepada dua. Ada sifat yang dia tu tadi lillah. Ini sifat yang khusus untuk Allah Ta'ala. Dan dia ada sifat yang apa? Li ghairillah. Li ghairillah. Adapun sifat yang tertentu pada Allah Ta'ala, kita boleh panggil dia dengan sifat ya. Kata tu? Kita boleh panggil dia dengan sifat ya. Yang ni kita boleh sebut sifat-sifat Allah. Gitu je. Boleh? Adapun sifat yang bagi selain daripada Allah, selain daripada Allah kita sebut dengan apa? Alam, makhluk. Nampak tak dah? Sifat yang selain daripada Allah Ta'ala, sifat yang untuk selain daripada Allah, boleh? Kita boleh sebut dengan nama lain, iaitu apa? Arad. Ataupun arad. Jelas tak tu? Kita boleh sebut sifat dan kita boleh sebut arad. Jelas tak tu? Baik. Maka boleh tak kita panggil sifat di sini dengan makna arad? Bapa tak boleh? Bapa tak boleh? Sebab sini tak kecek pasal sifat-sifat Allah. Boleh ke tak kita nak panggil sifat tu arad? Boleh kalau sifat tu adalah sifat selain daripada Allah. Jelas tak? Beri nyata situ dulu. Qala al-musannifu as-sifatu al-wajibatu. Bermula was-sifatu. Dan bermula segala sifat-sifat. Al-wajibatu yang mesti sungguhlah. Terjemah nak jaga dah kita duduk mesti ni. Ataupun siapa-siapa yang melihat, kena jaga terjemahan kepada apa? Lafaz-lafaz Arab ni. Jangan kita ambil mudah. Kalau tidak kita tak kira reti uslub-uslub ulama kita lebih-lebih lagi. Dan bagaimana kita nak apa bawa uslub tu tadi mengikut apa? Arus perdana zaman ni. Kata tu? Mana kita duduk sama tak zaman kita sama tak dengan zaman ulama dulu? Tak sama, lurah boleh jadi berubah. Tapi kita sebagai orang yang mari terkemudian, sebagai orang yang belajar kitab-kitab mereka, kita kena tahu lagu mana kita nak bermuamalah dengan istilah mereka dan kita nak bawa kepada umat zaman ni untuk mereka faham. Kena pandang. Jelas? Tu qala al-musannifu was-sifatul wajibatu. Yang mesti sungguhlah bagi Allah Ta'ala. Yang mesti sungguhlah bagi Allah Ta'ala. Kalau kita tilik situ, sifat-sifat yang mesti sungguh bagi Allah Ta'ala ni, dia bukan 20. Dia bukan 20. Nampak lagi? Bukan 20. Lepas tu, bukan juga 13. Lepas tu berapa? Tak terkira. Perbincangan tak terkira dan berkira tu tadi, Al-Imam As-Sayyid Al-Sharif Al-Jurjani, dan anak dah baca benda ni ketika kita syarahkan di dalam kitab Syarah Mallawi Faridah. Ada syarah masalah sifat berbilai tu. Tak terbilai sifat tu. Ibarat syarah mawaqif. Hak tu kita tak say bahas sini secara tafsil. Yang kita nak sebut sini adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tidak terhingga. Dengan kaedah yang kita selalu sebut, bukan kita yang menjadi yang rekod kaedah tu, bukan. Ulama sendiri sebut. Kamalatullahi la tatanaha. Kamalatullahi la tatanaha. Jadi, ibarat musannif, bila musannif kata, as-sifatul wajibatu lillahi ta'ala salasa asyara sifatan. Boleh? Salasa asyara sifatan. Belaga tak dengan ibarat kamalatullahi la tatanaha? Kita jawab tak belaga. Bapa tak belaga? Sebab ibarat di sini musannif kaitkan dengan bil adillatil mufassilah.
Ataupun dalam setengah kitab mereka sebut dengan bil adillati tafsiliyah. Muradnya sama. Muradnya sama. Jelas tak tu? Nampak tak tu? Boleh? Akidah kita pada sifat-sifat Allah Ta'ala, kita kena letak dulu kamalatullahi la tatanaha. Segala kesempurnaan Allah Ta'ala itu tidak terbilang. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna ini terbahagi pula kepada dua. Terbahagi pula kepada dua. Ada sifat-sifat yang sabit dengan cara adillah ijmaliyah. Ada sifat-sifat yang sabit dengan cara adillah tafsiliyah. Sini musannif guna mufassilah. Al-muradu bihima wahidun. Muradnya satu saja. Jelas? Faham? Adil apa? Sifat-sifat. Okey. Sifat-sifat yang sabit, yang mesti sungguh dengan dalil-dalil ijmali, itu adalah apa? Banyak tidak terhingga. Adapun sifat-sifat yang sabit atas jalan dalil-dalil tafsili, boleh? Itu ada 13 mengikut pendapat ulama-ulama Asy'ariyah. Mengikut ulama Maturidiyah, sifat-sifat yang sabit dengan adillah tafsiliyah mufassilah ada 20. Ada tu? Ada 20. Jelas tak tu? Dengan dalil-dalil tafsiliyah. Jadi ada berapa sifat yang terbahagi? Dua bahagi. Yang sabit dengan dalil-dalil tafsili, yang sabit dengan dalil-dalil ijmali. Ada orang ketuk ke pintu tu sekarang? Cuba tengok. Tak ada. Nah, ni kena ada suara lagi tu Farhan. Habis itu. Jelas tak tu? Okey. Tulis pada dalil-dalil sikit. Tulis pada dalil-dalil sikit. Al-adillatu jam'u dalilin. Al-adillatu jam'u dalilin. Wa huwa imma ijmaliyun wa imma tafsiliyun. Boleh? Wa huwa imma ijmaliyun wa imma tafsiliyun. Amma tafsiliyu, depan sikit. Bibi duduk atas kapet, duduk atas kapet. Depan. Jangan duduk atas tu, sejuk. Baca sikit mana dia? Adillah tu jam'u dalil. Adillah ni jamak kepada dalil. Jamak kepada dalil. Boleh? Tafadhal. Wa huwa imma ijmaliyun wa imma tafsiliyun. Dan dia tu tadi sama ada ijmali ataupun tafsili. Sekarang ni kita nak tahu sikit gapo ta'rif dalil tafsili. Boleh? Wat tafsiliyu, tahu sikit. Ma qudira ala taqriri muqaddimatihi wa halli syubahihi. Ma qudira ala taqriri muqaddimatihi wa halli syubahihi. Boleh? Ma qudira ini suatu yang mampulah ala taqriri muqaddimatihi,
mampulah kita untuk mentakrirkan mukaddimah-mukaddimahnya dalil itu tadi. Boleh? Mukaddimah dah dalil. Apa maksud mukaddimah dalil? Mukaddimah dalil ni maksudnya suatu perkara yang terhentilah sahnya dalil tadi tu ke atas dia. Suatu yang apa? Perkara yang terhentilah sahnya dalil tu di atas dia. Ma tatawaqqafu alaihi sihhatud dalil. Itulah yang kita panggil dengan muqaddimatud dalil. Ma tatawaqqafu alaihi sihhatud dalil. Boleh? Tabaan kita tidak detail masalah ni, cuma kita kena faham dah. Banyak kali dah kita dah dengar tafsili, ijmali, nama dia tafsili, ijmali ni. Boleh? Jadi dalil tafsili adalah dalil yang dimampukan, boleh, yang bolehlah untuk ditakrirkan, dibahaskan, diuraikan segala mukaddimah bagi dalil itu tadi. Wahalli syubahihi, dan apa? Dan menyelesaikan syubahihi. Idafat syubahi kepada hi itu idafat li'anna mulabasah, yakni menguraikan segala syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada dalil. Faham tu? Yang dilontarkan kepada dalil. Syubahihi ini syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada dalil. Boleh jadi dalil kita tu tadi, bila kita kata apa? Misalnya kita kata alam itu baru, kita pun sebutlah dalil. Kita katakan ada dalil, kita kata alam itu berubah. Tiap-tiap yang berubah itu baru, maka alam itu baru. Mana dalil kita? Alam itu baru. Alam itu baru. Nampak? Maka dia pun buat mari syubhat. Sama ada ke atas dalil. Mana dalil? Alam itu baru tu dalil. Ataupun dia buat mari syubhat kepada muqaddimatud dalil. Kita dah cerita tadi, muqaddimatud dalil adalah ma tatawaqqafu alaihi sihhatud dalil. Mana muqaddimatud dalil? Antara ma tatawaqqafu alaihi sihhatud dalil adalah min haisu apa? Huwa juz'ud dalil. Mana huwa juz'ud dalil? Tuh, dua hak atas dia tu. Alam itu berubah. Tiap-tiap yang berubah itu baru, maka alam itu baru. Dia kata gini misalnya, saya tak terima alam itu berubah. Dia mari syubhat. Saya tak terima tiap-tiap yang berubah itu baru. Dia kata gitu. Yang saya terima adalah apa? Alam itu adalah kesan daripada Allah Ta'ala yang qadim. Tiap-tiap kesan daripada yang qadim itu adalah qadim. Maka alam itu qadim, dia kata. Faham tak? Nampak lagi? Itu adalah syubhat. Diri dalil kita tu syubhat tak? Diri dalil kita tu syubhat tak? Diri dalil kita tu tak syubhat. Syubhat dilontarkan kepada dalil kita. Maka bila syubhat tu dilontarkan kepada dalil kita, kita boleh jawab. Kita boleh jawab. Itu nama dia dalil-dalil tafsiri. Boleh? Jadi sifat-sifat 13 hak kita nak ngaji ni sabit dengan dalil-dalil tafsili. Dalil yang kalau dilontarkan syubhat kepada dia tu ada jawapan dah. Faham tu? Ada jawapan dah. Kalau nak perincikan cara untuk kita sampai kepada wujudullah masalah, sifat yang pertama apa? Pada bilangan sahaja. Kita sebut yang pertama yang kedua tu pada bilangan sahaja. Boleh? Adapun pada diri perkara, adakah sifat Allah Ta'ala ni ada terdahulu dan terkemudian? Tidak. Faham tu? Tidak. Nampak sana? Baik. Maka mana tadi? Contohnya ada Allah Ta'ala. Ni sifat kita nak masuk ni. Maka ada Allah Ta'ala tu, sifat ada tu. Sifat ada tu tadi, lagu mana kita nak sampai kepada sifat ada tu? Kita jawab, dan musannif kata sini sabit dengan dalil tafsili. Apakah maksud dalil tafsili? Yakni dalil yang kalau kita nak khabar. Faham tak khabar? Kata sebut khabar. Faham tak lagi?
Ada setengah tempat khabek dengan kha. Ada setengah tempat dengan kaf. Khabek. Yang ni kalau kita nak perinci ke, kalau kita nak apa? Letak tu satu persatu, boleh. Kita nak huraikan dia, kita boleh sapa kepada natijah akhir. Ataupun kita tengok kat sudut ni pula. Yang ni dia tu tadi ada dalil, sifat wujud tu ada dalil yang sangat terperinci. Yang dalil tersebut kalau dilontarkan syubhat, kita boleh jawab. Ulama dah sedia dah jawab itu. Faham tak lagi? Itu maksud dalil tafsili. Jadi apa tak ni dalil tafsili? Ma qudira ala taqriri muqaddimatihi wa halli syubahihi. Tu kena faham balik. Syubahihi tu. Bukan syubhat-syubhat dalil tu maknanya dalil tu syubhat. Bukan. Syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada dalil. Faham tak tu? Dah ke tak tu? Dalil tafsir. Tu takrif dalil tafsili. Boleh? Baik, habis setakat tu. Adapun dalil ijmali. Boleh? Adapun dalil ijmali. Tab'an dalil ini, takrif dalil ijmali ini Al-Imam As-Sanusi sebut di dalil wusta. Al-Imam Sanusi sebut dalil wusta. Cuma anda nak bawa juga hari ni, walaupun dia adalah ibarat wusta, sebab sampai dah masa untuk kita tahu gapo tu takrif dalil ijmali dengan tafsili. Sampai bila kita nak dengar tafsili ijmali? Betul tak? Kena hurai dah, kena boleh tahu dah. Jelas? Tu tulis. Tulis takrif ijmali. Wa huwa ma yuhassilu lil mukallafi al-ilmu bi'aqaidil iman. Boleh? Bi'aqaidil iman. Boleh? Bihaitsu la yakulu qalbuhu fiha la adri atau sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Habis itu. Dah ke tak? Macam ni. وهو ما يحصل للمكلف. Perkara yang menghasilkan bagi mukallaf tu tadi, menghasilkan apa? Al-ilmu bi'aqaidil iman. Ma yuhassilu al-ilma lah. Ana baca ilmu ke? Baca ilma dah. Ilma. Al-ilma dah. Maf'ul pada kata yuhassilu. Fadal. Sekali lagi ma yuhassilu. Wa huwa ma yuhassilu lil mukallafi al-ilma bi'aqaidil iman. Aywa. Mengetahui dan mengenalkan dengan segala akidah-akidah iman tu. Aqaidil iman. Boleh? Segala simpulan iman tu kita jadi tahu dengan benda tersebut. Kita kata dengan kira-kira kita duduk pada makam jahil ataupun kita tetap duduk pada makam taklid. Faham tak? Kita sampai kepada makam makrifat kat sini. Makam ilmu kat sini. Sampai. Kita itikad 100%. Faham tak tu? Kalau tak sampai 100% tu panggil makrifat tak? Orang tak panggil makrifat pula. Faham lagi? Kita dah sampai dah kepada 1%. Faham tu? Cuma kalau nak buat tafsili supaya dengan adillah tafsiliyah tu kita tak boleh buat. Maka benda tersebut namanya dalil ijmali. Yakni sekurang-kurang pada ijmali dia ada apa? Dengan dia tu tadi kita sudah ada ma'rifatu aqaidil iman.
Dengan sekira-kira kita tak lagi kata la adri. Ni orang jahil, dia akan kata la adri. Allah Ta'ala tu ada, tak tahu. Tak tahu. Boleh tak tahu? Allah Ta'ala tahu pada mata mana ada? Tak tahu. Tu jahil. Ataupun orang tanya dia, mutah mana Allah Ta'ala ada? Kawin dengan orang kata. Ustaz kata lagu tu. Abah kawin kata lagu tu. Mak kawin ajar daripada kecil lagi lagu tu. Bunyi kemah dah, mak kawin ajar daripada kecil. Ikut perintah mak. Tak kemah sebenarnya. Tak kemah kalau bab akidah iman. Dalam akidah iman, kita sendiri kena ada dalil. So, kurang-kurangnya dalil ijmali. Faham? Jelas tu? Tu kena faham balik. Tu takrif dalil ijmali. Habis. بحيث لا يقول قلبه فيها لا أدري أو سمعنا الناس شيئا فقلته. Habis itu. Qala al-musannifu was-sifatul wajibatu lillahi ta'ala bil adillatil mufassilah. Jadi sini musannif nak kacau adillah mufassilah. Kalau nak kacau ijmaliyah banyak lagi. Jadi sekarang ni ulama bahas. Ulama tanya, orang tanya pula ulama. Orang tanya pula, ditanya kenapa dibahas ke tafsiriyah? Kerana segala yang ijmaliyah yang lain itu tadi balik kepada apa? 13 ni belakang. Kerana segala ijmaliyah yang lain itu tadi balik kepada 13 ni belakang. Contohnya gini, kita baca surah Al-Ikhlas. Kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tengok, lam yalid wa lam yulad. Boleh? Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Baik, sekarang ni lam yalid wa lam yulad. Dia duduk bawah sifat apa? Lam yalid wa lam yulad. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Adapun qul huwallahu ahad, itu sabit dengan dalil itu adalah wahdaniyah. Allahus samad itu adalah bersifat dengan qudrah. Pada tu? Alladhi lam yalid wa lam yulad. Alladhi lam yalid wa lam yulad, itu dah sabit, itu duduk bawah sifat apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jelas tak tu? Jadi kalau kita faham dah akidah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kita faham dah alladhi lam yalid wa lam yulad. Faham lagi? Tu murak dia. Tu hak tu lah ulama dia tu 20 13 tu. Boleh? Tu bil adillatil mufassilah 13 sifatan. Tulis sikit pada 13 sifatan. I'timadan ala ma alaihi al-jumhur. I'timadan ala ma alaihi al-jumhur. Ammal kamaliyah allati lam yadullu 'alayha dalilun tafsili fala nihayata laha. Fanu'minu biwujubi kulli kamadin lahu ta'ala. Fanu'minu biwujubi kulli kamadin lahu ta'ala. Boleh? Dia kata tu? 13 ni tadi di atas apa yang berpegang, di atas apa yang ulama jumhur duduk berpegang. Jumhur ulama kata sifat ini adalah 13. Sifat-sifat yang sabit dengan dalil-dalil tafsili ada 13. Okey? Ada 13. Dan adakah 13 ini, angka 13 ini menafikan sabitnya sifat-sifat yang lain kepada Allah Taala? Tak. Patut kena faham kaedah apa kaedah kita? Kamalatullahi la tatanaha. Kaedah ni sama disebut. Kesempurnaan Allah Taala. Yang ni apa maksud kesempurnaan Allah Taala? Sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna itu la nihayatalah, la tatanaha. Boleh tak tu? La tatanaha. Jadi lagu mana kita kena buat gini? Ni, pada sifat-sifat ni kena buat mana?
kita kena beriman dengan segala kesempurnaan Allah Ta'ala ni. Kita kena yakin kepada Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala kesempurnaan. Hak tak sempurna, tak bersifat belaka. Boleh tu? Hak tak sempurna, tak bersifat belaka. Ada dua jenis tak bersifat. Allah Ta'ala tak bersifat. Boleh? Pertama, sifat-sifat yang tak sempurna. Yang kedua, kesempurnaan hak tak layak bagi diri dia. Betul? Di sana ada kesempurnaan yang layak bagi diri Allah Ta'ala, kesempurnaan yang tak layak. Sebab tu al-kamalat ada dua. Yaliku billah dengan la yaliku billah. Ada pun yang kita kata dan kita yakini dan kita imani Allah Ta'ala tu bersifat, itu adalah kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala. Betul tak? Di sana ada kesempurnaan makhluk. Contohnya makhluk tu tadi ada dua tangan, ada kepala, ada dua kaki. Kesempurnaan tak makhluk tu tadi? Sempurna. Kalau lebih sos ni lebih jari sos ni, lebih jari sos ni, lebih jadi nail jari, boleh ambil sijil kayu. Sakit tak benda lain? Tak sakit. Ni ada jari lebih sini sos, boleh ambil sijil kayu dah. Nak bagi? Nak parking tu boleh parking? Okey, dah boleh jalan molek-molek. Nak pembedah buah boleh. Nak kira tu sambil ni. Tapi nak cerita boleh ambil sijil okey. Okey, buat apa? Tak sempurna dah nampak. Tapi itu tilik siapa tu? Tilik makhluk. Sempurnanya makhluk tu tadi, sifat yang sempurna pada makhluk tadi tu. Pada manusia tadi tu. Yang manusia tu tadi ada dua ada kepala, ada dua kaki, ada dua tangan. Adakah boleh kita sifat ke kepala, dua tangan, dua kaki tu kepada Allah Ta'ala? Tak boleh. Kita kena faham balik. Kesempurnaan itu ada dua bagai. Sebab tu kita kena faham balik. Kalau jumpa dalam kitab-kitab ulama, sama ada kitab akidah ataupun kitab usul fiqh. Ingat, kitab yang bahas ilmu akidah ni bukan kitab akidah saja. Kitab usul fiqh bahas. Kena faham tu. Baik. Kerana usul fiqh terbina daripada tiga. Perbahasan bahasa Arab, perbahasan akidah dan perbahasan fiqh. Ala kulli hal. Maka kalau jumpa ibarat ulama, disebut kamalatullahi la tatanaha. Kita kena takdir lalu. Ai kamalatullahi allati taliku bihi. Tahu tak? Kamalatullahi allati taliku bihi la tatanaha. Jelas. Habis itu. Dah ke tak? Dah dah? Okey. Habis dah tu untuk sifat. Masya-Allah dah tu. Dah. Kita masuk pula kepada sifat yang pertama daripada sifat-sifat yang sabit dengan dalil-dalil tafsili. Dengan makna kalau kita nak sampai kepada sifat yang pertama ini dengan secara tafsilan, dengan nak memperincikan dia, yakni dalil-dalil yang nak sampai kepada dia, kita boleh buat. Lepas tu, segala syubhat yang dilontar kepada dia pun sudah ada jawapan. Jelas. Dan ini termasuk dalam usul akidah. Maka barang siapa yang menolak sifat yang pertama ini, jatuhlah dia di dalam kekufuran. Boleh. Ataupun dia berkata dengan perkataan yang membawa kepada ternafinya sifat pertama ini. Boleh. Duk mana Allah Ta'ala ketika aku susah? Perkataan itu. Nampak tu? Tu bahaya. Sebab tu, kalau orang tengah duduk susah, orang mari cerita masalah kita, jangan sesekali kita dia duduk dalam keadaan susah dah. Benda pertama kita kena buat adalah masuk ke dia ke dalam keredaan dulu. Biar dia redha dulu dengan gapo hak Tuhan buat. Cuma dengan cara dia lah. Lepas tu, ajar dia redha dulu. Terima. Ajar dia bawa dia molek. Gitu. Jangan balah balik kata, memang tak ada Tuhan. Memang nanya. Faham tak tu? Qala Allah Ta'ala. Qala al-musannifu as-sifatul ula al-wujudu. Bermula sifat yang pertama ialah wujud. Murad wujud di sini adalah wujud zati. Boleh? Kalau jumpa dalam mana-mana kitab tauhid, masalah wujudullah, murad wujud di situ adalah wujud zati. Boleh? Nampak tak tu? Apa murad wujud zati? Tulis itu.
Al-muradu bihi annahu wujida li dhatihi la li illatin. Boleh? La li illatin. Boleh? Maksud boleh. Maksud wujud zati adalah Allah Ta'ala itu ada dengan dirinya sendiri. Bukan bermakna Allah Ta'ala buat diri sendiri, salah tu. Bukan bermakna Allah Ta'ala buat diri sendiri, salah tu. Makna kata Allah Ta'ala ambil diri dia, buat dia daripada tiada kepada ada, gitu. Tak, salah tu. Salah tu. Allah Ta'ala ada dengan cara diri dia. Boleh? Allah Ta'ala ada tu tadi dengan zatnya. Salah tu. Dengan zat dia. Bukannya ada dia tu kerana adanya illah. Bukan adanya itu kerana adanya illah. Lepas tu boleh tak kita nak panggil Allah Ta'ala tu illah? Tak boleh. Lepas tu, Allah Ta'ala itu bukan illah. Ha, tu. Lepas tu kena kita tengoklah pula dah ta'rif illah tu. Ha, kena kita tengoklah pula ta'rif illah. Hak betulnya kita bahas sini, sifat yang pertama adalah wujud. Boleh nak tu buka tu? Terus sekala. Masuk dia. Tolak dulu. Tolak atas tu ya. Tolak atas. Lepas tu tunggu dulu. Ha. Habis itu. Boleh? Apa makna wujud? Terjemah apa? Ada. Qala al-musannifu fahuwa ay fal wujudu, maka bermula wujud itu, yakni sifat Allah Ta'ala yang bernama wujud ni, ada ni, wajibun lillahi. Terjemahkan wajibun, mesti sungguhlah, tak terima tidaklah. Boleh tak? Lillahi, bagi Allah. Mesti sungguhlah bagi Allah. Boleh? Nah, tu. La yusaddiqul aqlu bi adamihi, ay bintifaihi. Adamihi dengan mana intifaihi sini. Tidak menerimalah oleh akal itu, tidak membenarlah oleh akal itu dengan ternafinya. Ternafi apa? Wujud tu tadi. Bila wujud Adam sini terjemah dengan intifa. Kalau hak belajar dah wasailu ilmil kalam, dia tahu dah ni apa sini. Dan orang hak biasa-biasa ngaji dah kitab kita apa kena tafsir? Apa di sini? Apa tu dah? Tu. Dengan perkataan yang masyhur di sisi ulama Jawi kita, dengan perkataan ada Allah, apa Allah Ta'ala itu ada Allah Ta'ala itu tiada. Perkataan yang masyhur ulama Jawi kita duk sebut. Faham tak tu? Jadi adamihi sini kena tafsir dengan intifai. Jelas? Nampak tak? Jadi gapo hak kita nak kena beriman ni pada sifat wujud ni? Yakini kata Allah Ta'ala itu ada, tak terima kata ada dia tu tadi ternafi. Dengan makna kata Allah Ta'ala itu menjadi tiada. Tak terima kita. Qala al-musannifu wa dalilu wujudihi, dan bermula dalil adanya Allah Ta'ala itu ialah apa? Khalquhu as-samawati, menciptalah ia Allah. Menciptalah ia Allah as-samawati, akan segala langit, wa ma fiha, dan perkara yang sabata fiha, yang sabitlah perkara itu padanya, pada langit-langit. Jadi di sini langit ni ada penghuni tak? Langit ni ada penghuni. Boleh? Langit ni ada penghuni. Ada yang duduk di langit. Orang hak dah buat maksiat di langit kat, dia tahu. Hak tu boleh jadi saksi. Seperti mana segala perkara yang ada di bumi ni boleh menjadi saksi kepada perbuatan makhluk tu tadi. Nampak? Supaya juga kalau kita langit. Jadi boleh tak orang guna alasan pergi naik langit tu sebab nak buat maksiat? Tak terlepas.
Pertama, tak terlepas daripada makrifatullah dah sendiri. Allah Ta'ala tahu kata. Boleh? Tahu kata, kenal kata. Buatlah gana mana pun, Allah Ta'ala tahu belakang. Sah? Tapi nak cari alasan pergi duduk atas nur. Kalau tilik ke apa? Kok manusia tak ada, boleh tak? Oh, tak boleh juga. Boleh lagi? Habis itu. Wa dalilu wujudihi ta'ala khalquhus samawati. As-sab'i lah. Samawati as-samawati as-sab'a lah. As-sab'a maf'ul pada kata khalquhu. Khalquhu tu masdar. Wa ma fiha atau pada as-samawat. Dan perkara yang sabit padanya minal kawakibi. Boleh. Daripada segala bintang. Nampak? Daripada segala bintang-bintang. Jadi bintang lafaz kaukab ni banyak makna sebenarnya dalam bahasa Arab. Cuma muradnya sini adalah apa? Adalah bintang. Boleh. Wal malaikati dan malaikah. Habis itu. Jadi mencipta Allah Ta'ala akan langit-langit itu dalil kepada adanya dia. Boleh tak? Wa khalquhu al-arda, dan menciptanya ia Allah Ta'ala akan gapa bumi. Wa ma fiha, dan perkara yang sabit padanya. Dari bumi itu tadi. Daripada segala bukit. Wal rimali, dan juga pasir. Wal asjari, pokok-pokok. Wal ahjari, dan batu-batu. Wal buhuri, dan segala laut. Wal anhari, dan segala sungai. Wal hayawanati, dan segala yang hidup. Zawatul hayah. Bukan binatang-binatang. Segala yang hidup. Zawatul hayah. Wal jamadati, dan perkara hak pesing apa? Bukan pesing hidup. Macam batu tu. Macam batu tu. Boleh Itu orang panggil perkara jamadat. Boleh? Qala Allah Ta'ala. Oh, ini kita kena tulis sikit. Sini kita kena tulis sikit. Tulis itu. Syuru'un fi bayani al-adillati al-Qur'aniyati. Syuru'un fi bayanin adillatil Qur'ani. Iya, Qur'aniyah. Ad-dallati ala kauni khalqi ma dhukira. Boleh? Kauni khalqi ma dhukira dalilan ala wujudil bari tabaraka wa ta'ala. Dalilan ala wujudil bari tabaraka wa ta'ala. Wa hadha yatawaqqafu ala umurin. Wa hadha yatawaqqafu ala umurin. Al-awwalu thubutu hadhihi al-asya'i. Thubutu hadhihi al-asya'i. Boleh? Thubutu hadhihi al-asya'. Wathani annaha hadithatun. Annaha hadithatun. Wa annaha imma ajramun wa imma a'radun. Wa annaha imma ajramun wa imma a'radun. Al-thalithu
annal haditha la budda min muhdithin. Annal haditha la budda min muhdithin. Maknanya apa ni? Kalau jumpa ayat-ayat Al-Quran yang menunjuk kepada Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu, menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur segala langit dan bumi, itu adalah dalil kepada ada Allah Ta'ala. Kerana apa dia boleh jadi dalil kepada adanya Allah Ta'ala? Kerana cukup 3 perkara ni. Ini kunci untuk faham ayat. Kalau antum belajar tafsir pun, ni. Tahu mana ni? Ayat ini menunjuk kepada dalil adanya Allah Ta'ala. Ni, sebab cukup 3 ni. Jelas? Okey, baca dulu. Kita terai sosok. Syuru'un fi bayanil adillati al-Qur'aniyati. Masuk syuru', masuk kepada menerangkan dalil-dalil Quran yang menunjuk kepada, fadal, ad-dalatu ala kauni khalqi ma zukira dalilan ala wujudil bari. Sekali lagi. Kauni khalqi ma zukira. Kauni khalqi ma zukira. Yang menunjuk kepada dalil-dalil Quran yang menunjuk kepada menciptakan segala yang tersebut tadi. Apa segala yang tersebut? Langit dan segala yang ada dalam langit. Bumi dan segala yang ada dalam bumi. Ataupun kita kata yang menciptakan selain daripada Allah Ta'ala. Boleh? Yang ni keadaan mencipta tersebut adalah dalil kepada adanya Tuhan yang Al-Bari. Boleh? Nak masuk kepada ayat-ayat Quran faktor yang masalah ni. Bahawasanya mencipta tersebut adalah dalil kepada ada Allah Ta'ala. Perkara ini, wazalika, perkara ini, yang ni apa? Khalqu ma dzukira tadi tu, adalah dalilan ala wujudil bari. Boleh? Fadal. Dalilan ala wujudil bari tabaraka wa ta'ala wa hadha yatawaqqaf. Ta'ala kau masih tu. Betul? Wa hadha yatawaqqafu ala umuril awwali. Ala umuri. Dan perkara ini dia terhenti, yang ni apa? Wa hadha. Yang ni kaunu khalqi ma dzukira dalilan ala wujudil bari. Boleh tak tu? Hadha tu terhenti di atas 3 perkara. Boleh? Gapa 3 perkara? Tafadhal. Al-awwalu subutu hadhihi al-asya'i. Subutu hadhihi al-asya'. Sabitnya perkara-perkara ini. Kita belajar ke dalam Aqaidah Nasafiyah? Gapa? Kita belajar ayat pertama dalam Aqaidah Nasafiyah. Haqa'iqul asya'i sabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun. Kena ingat tu. Ngapa? Mata Nasafi ngapa? Pendek ya? Tak ada panjang sekali. Ngapa lalu? Boleh tak? Haqa'iqul asya'i sabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun. Baik. Sekarang ni kita nampak tak? Kita nampak tak ni? Buku ni. Kita nampak tak? Kita nampak. Baik. Sabit tak buku ni? Ada tak buku ni? Ada. Kita nampak tak langit? Kita nampak. Betul? Ada tak langit tu? Ada. Tapi kalau kita, orang tanya kita, dia mana nampak tak langit? Nampak? Ada tak langit? Tak ada. Tu kita masalah. Nampak tak? Kita masalah. Dan kita dah tahu, kita Aqaidah Nasafiyah antara kita yang ditulis untuk menolak Sufus Ta'i. Dan Sufus Ta'i itu ada 3. La adriyah, inadiyah dengan indiyah. Misalnya gini. Dia mana nampak tak langit? Nampak? Ada tak langit? Tak. Itu inadiyah. Lawe. Dia lawe. Tak ada. Dia kata gitu. Sabit ada langit tu tadi. Dengan apa? Dengan mata. Kita tengok ke? Sebab tu selepas daripada bahas ayat ni, Musannif bahas apa dalam akidah Nasafiyah? Asbabul ilmi. Antara asbabul ilmi ke apa? Al-hawas. Kita nampak dengan mata sah. Kita nampak dengan mata. Tapi bila kita tanya, ada tak langit? Dia kata, tak. Tak. Ataupun gini. Nampak tak langit? Nampak? Ada tak langit? Dia kata, tak tahu. Itulah adriyah. Boleh? Kita tanya sekali lagi pula. Pokok yang ketiga. Inadiyah.
Nampak ada langit? Nampak? Ada ada langit? Di sisi kawai ada. Di sisi demo tak ada. Ataupun di sisi kawai tak ada, di sisi demo ada. Itu Indiyah. Puak-puak ni adalah puak-puak ataupun mana-mana puak zamilah ni. Mana-mana puak zamilah ni yang tidak mensabit ke hakikat sesuatu yang sabit. Puak-puak ni kata Al-Imam Taftazani, kita tak boleh nak debat dengan orang ni. Nak la adriyah. Nak la adri, semua benda dia tak tahu. Faham tak? Faham tak sampai dah? Kalau benda yang memang dia, benda tu duduk pada makam tak tahu, tak apa. Pagi tadi baru kita bahas dalam kita tak sekira tersami. Duduk pada makam tak tahu, tak apa dah. Memang duduk pada makam tak tahu, kita sebut tak tahu, tak apa. Tapi kalau benda tu tak dah sabit dah dengan apa? Dengan asbabul ilmi, sama ada hawasul khamsah ataupun al-khabarus sadiq ataupun akal. Boleh. Dan dia masih lagi kata tak tahu dan sebagainya. Di sisi kawai ada, di sisi demo tak ada. Kalau kata lagi lagu tu, orang lagu ni tak boleh buat kira. Maka sekarang ni, langit tu sabit tak? Perkara yang dalam langit tu sabit tak? Bumi tu sabit tak? Perkara yang di bumi tu sabit tak? Sabit. Selesai yang pertama. Syarat yang pertama. Maka, bila Allah Ta'ala kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Bila Allah Ta'ala kata gitu, sungguh tak kita nampak langit? Kita tahu tak langit tu ada? Kita mengerti ke tak bumi tu ada? Khalas. Syarat pertama selesai. Syarat kedua pula. Fadal. Wathani annaha hadisatun wa annaha imma ajramun wa imma a'radun. Baik. Yang kedua, langit bumi, perkara yang di langit dan perkara di bumi tadi, dia adalah baru. Dia adalah baru. Betul tak? Baik. Perkara ini adalah perkara baru. Tahun mana baru? Dalil. Dalil. Antara dalil dia kat, kalau contoh bumi tu tadi. Kalau contoh kita ni adalah ma fil ardi. Kita adalah bagai yang duduk di bumi. Kita ni tadi dulu kecil sah. Patutlah ni kau besar. Dulu kita setara tu dengan lah ni kita setara ni. Dulu kita saiz 3 kilo, lah ni saiz kita 90 kilo. Maka nak tanya, ada perubahan tak? Ada perubahan tak? Cara kita dan qadar kita mengisi ruang tu sama tak? Tak sama. Bukan setakat tepat tak sama. Saiz mengisi ruang pun tak sama. Betul tak tu? Jadi ada perubahan tak? Dan perubahan itu alamat baru. Maka tiap-tiap yang berubah itu adalah baru. Jadi sabitlah kata bumi, langit, perkara yang di bumi dan perkara yang di langit adalah baru. Perkara yang baru ni ada dua kategori. Dua pembahagian. Sama ada dia tu tadi adalah jirim atau dia tu tadi adalah arak. Maka tak kira lah dia tu jirim ataupun arak. Kalaulah dia tu baru, maka sudah sabitlah kita perkara yang kedua. Allah Ta'ala mencipta dia tu tadi adalah sabit. Dia kena sabit dulu. Kalau benda tak sabit, nak bahagian. Dia sabit dengan segala jalan ilmu. Yang ni sama ada benda tu kita boleh guna akal kita untuk idrak, ataupun kita boleh guna hawasul khamsah, ataupun kita boleh guna al-khabarus sadiq. Boleh? Baik. Lepas tu yang kedua adalah dia tu adalah baru. Dan yang ketiga, tiap-tiap perkara yang baru itu mesti ada yang membaharukan dia. Apa maksud yang membaharukan dia? Yakni yang menjadikan dia daripada tiada kepada ada. Ataupun yang menjadikan dia daripada ada kepada tiada. Jelas tak tu? Maka jika tiga ini sabit, boleh, tiga ini sabit, maka ayat tersebut bolehlah kita jadikan dalil kepada kepada bahawasanya dia itu adalah tanda kepada adanya Allah Ta'ala. Ataupun mana-mana sahaja yang bukan dalil nakli. Contohnya kita duduk dalam realiti ni, kita reti kata benda tu ada dan benda tu adalah baru, dan tiap-tiap yang baru itu adalah mesti ada yang mengada. Maka dia itu adalah perkara yang boleh kita jadikan dalil kepada adanya Allah. Tiga perkara tu, ciri ni kunci dia nak kenal. Dah ada. Tu qala al-musannifu sidak. Qala al-musannifu, musannif sekarang nak bawa ayat Quran. Qala Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Boleh? Dan bermula Allah Ta'ala itulah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Boleh?
tiap-tiap sesuatu. Sini timbul perbahasan. Pertama, adakah Allah Ta'ala boleh panggil syai'? Yang kedua, kalau Allah Ta'ala boleh panggil syai', maka Allah Ta'ala termasuk dalam hukum kulli sini. Bila Allah Ta'ala kata menciptakan tiap-tiap sesuatu, kalau Allah Ta'ala tak boleh panggil syai', tak apalah, maka Allah Ta'ala tak masuk dalam syai'. Tapi kalau boleh panggil Allah Ta'ala itu syai', boleh, maka adakah Allah Ta'ala menciptakan diri dia? Hasya lillah, Allah Ta'ala tidak ciptakan diri dia, bahkan dia ada tanpa adanya mendahulu cipta. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, tidak kaya gitu? Baik, maka kita katakan di sini Allah Ta'ala menciptakan tiap-tiap sesuatu ini yang selain daripada Allah. Itu senang sekali. Dengan bahasa mudahnya, selain daripada Allah tu, Allah Ta'ala cipta belaka. Boleh. Tapi lagu mana cara kita nak faham ayat ni meh? 3 perkara tadi. Sesuatu itu sabit. Yang kedua, yang sabit perkara tadi tu dia baru. Yang ketiga ke apa? Dia tu tadi dia tu tadi ada yang menjadikan dia. Sebab tak lazim benda yang sabit dengan apa benda tu tadi tasabbutus syai' telah berlaku dia tu sabit, dia lazim benda tu baru. Tak lazim. Boleh jadi benda tu adalah qadim. Faham tak? Tu kena faham. Haqaiqul asya'i thabitatun wal ilmu biha mutahaqqiq, tu kena faham molek. Boleh. Qala Allah Ta'ala wa qala subhanahu wa ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Bermula segala puji itu ialah bagi Allah. Allah mana? Yang tu sifat menciptalah ia Allah akan segala langit dan segala bumi. Tu je lapisan. Boleh. Wa qala jalla dzikruhu. Dan telah berkatalah Allah Ta'ala yang maha agunglah menyebutkan dia itu, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Wa makna fatir, dan bermula makna fatir adalah khaliq. Yani alhamdulillahi khaliqis samawati wal ard. Sama macam tadi. Jadi lagu mana cara kita nak muamalat ni? Sabit ke dulu segala samawat dan al-ard itu ada tak? Ada semantik sabit tak? Sabit. Pas dia tu sabit atas jalan dia tu perkara baru ke tak? Perkara baru. Tiap-tiap perkara yang baru mesti ada yang membaharukan dia. Maka yang membaharu itulah Allah. Yang membaharu itu adalah Allah. Herak. Wa makna fatiri adalah khaliqun. Wa qala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Boleh. Hendak mensucilah kamu akan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Tuhan kamu itu apa? Alladzi khalaqa fasawwa. Ai alladzi khalaqa kulla syai'in. Yang telah menciptakan tiap-tiap sesuatu. Fasawwa khalqahu. Dan mencomelah ia akan ciptaannya. Wa qala ta'ala, dan telah berkatalah Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakanlah wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptalah ia Allah Ta'ala itu, yakni Tuhan kamu itu wahai Muhammad, akan segala manusia. Min 'alaqin, daripada segumpal darah. Jadi kita ni tadi termasuk dalam apa? Makhluk Allah Ta'ala tak? Termasuk. Pas kita tu sabit tak? Kita ni ada tak? Kita ni ada tak? Lama kata tak ada. Nanya. Tak ada, Ustaz? Dia mata ni. Tu tak ada ngaji. Boleh? Ada. Kita ni ada. Nampak tak tu? Kita ni ada. Pas ada kita ni sabit tak? Sabit. Okey, selesai. Lepas tu pula kita ni jenis sabit dengan cara baru ke cara koding kita? Baru. Pas tiap-tiap yang baru mesti ada yang membaharu, maka Allah Ta'ala itulah yang membaharu. Setah. Sebab tu Al-Imam An-Nasafi selepas daripada dia kata apa? Wal muhdasu imma ajramun wa imma a'radun. Dengarlah dia kata apa? Wal muhdithu huwa Allah. Dia kata gitu. Nampak? Tu kena faham. Orang ngaji dah kan akad Nasafiyah tu. Kebanyakan lah ada sini tu. Duk ngaji dah akad Nasafiyah pun ni. Tak baki pula sekali tak? Allah Akbar. Habis takat tu. Qala ta'ala wa qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan telah menciptalah Allah Ta'ala itu akan tiap-tiap sesuatu faqaddarahu. Lalu menentulah ia Allah Ta'ala akan tiap-tiap sesuatu itu
taqdira. Boleh? Tu mengatur macam-macamlah tafsir kepada wa faqaddarahu tu. Habis takat tu. Boleh? Wa minal ma'lumi, dan setengah daripada perkara yang sangat diketahui bibadahatil akli. Dengan apa? Dengan kemestian akal, annal khaliqa, bahwasanya yang menciptakan itu la yusaddiqul aklu bi'adami, tidak tidak apa? Menerimalah oleh akal dengan apa adamihi tadi? Intifaihi, dengan tiada, dengan silana, dengan ternafinya ada itu. Boleh? Dengan ternafinya ada. Kalau kita nak kata dhamehi itu balik kepada wujud. Boleh? Kalau kita nak balik ke dhamehi itu kepada al-khaliq, kita tak perlu takwil dah adamihi kepada intifa. Boleh? Dia kena tu dhamir kepada hi tu. Tengok Misalnya guna adamihi ke adamu situ. Ibarat bi adamihi dah. Okey. Adamihi. Dhamihi ni boleh balik kepada dua. Kalau dhamihi itu balik kepada wujudihi, balik kepada wujudil khaliqi, boleh? Maka adam di situ dengan makna intifa. Jelas? Kalau dhamihi ni balik kepada al-khaliqi selalu, maka dia kekal dengan adam. Tak perlu takwil kepada intifa. Faham tak? Jadi bergantung dhamihi nak balik kepada mana. Kalau dhamihi kita balik sini, maka adam tu terjemah dengan ternafi. Faham tak? Kalau adam ni kita balik kepada khaliq, maka adam tu terjemah dengan tiada. Tak ada masalah. Dua-dua tu sah. Jelas tak? Tu kena pandai deh. Muamalat dengan kita Arab, kena pandai. Tu dia. Hadha huwa ad-dalil. Wa minal ma'lumi bibadahatil akli anna al-khaliqa, bahwasanya yang menciptakan itu tidak menerimalah, boleh, la yusaddiqul aklu, boleh, yusaddiqul aklu, tidak menerimalah oleh akal itu dengan tiada yang mencipta, boleh, ataupun dengan ternafilah ada yang mencipta, itu pun boleh. Fayajibu lahu, maka mesti sungguhlah baginya, bagi yang menciptakan itu, apa? Al-wujudu, oleh ada. Jelas tak? Hadza, bermula ini, ay ma taqaddama minal bayani wal taqrir, adalah huwa dalilul akliyu, ialah dalil akli. Wa amma dalilus sam'iyyu, dan ada pun dalilus sam'i, fa aktsaru, boleh, min yuhsab, maka terlebih banyaklah daripada bahawasa dia tu dihadkan. Yang ni banyak sangat. Boleh. Ai katsirun jiddan. Begitu. Ai katsirun jiddan. Wa minhu, dan setengah daripadanya dalil sam'i, ialah apa? Al-basmalah. Wa hiya qauluhu ta'ala, dan bermula basmalah itu adalah perkataan katanya Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Lagu mana ni wajah Bismillahirrahmanirrahim menjadi dalil sam'i kepada sifat wujud? Li'anna maknaha, elak suatu maksud tu. Wa kanatil basmalatu, dari situ. Wa kanatil basmalatu dalilan sam'iyan lil wujudi. Wa kanatil basmalatu dalilan sam'iyan lil wujudi dengan dal, lil wujudi al wajibi lillahi, lil wujudi al wajibi lillahi. Li'anna bagi situ. Li'anna tu elaklah kepada kanat.
Kerana makna basmalah itu ialah atabarraku bismidzatil wajibil wujudu. Boleh? Aku memohonkan keberkatan bismidzati, dengan nama bagi suatu zat. Gapo namanya? Apakah namanya? Allah lah namanya. Boleh? Allah Ta'ala itu nama bagi Tuhan. Boleh? Nama kepada zat yang mesti sungguh adanya itu, yang bersifat pula dengan sekalian kesempurnaan, namanya Allah. Boleh? Tu. Bismizzati, dengan nama. Wal ismu huwa Allah, dari situ. Dan nama di situ adalah Allah. Maka, okay. Aku memohonkan keberkatan dengan nama bagi Tuhan, bagi satu zat. Satu zat mana? Al-wajibi al-wujudu, yang mesti sungguh. Terjemah balik dah. Yang mesti sungguhlah adanya. Faham tak mesti sungguh adanya? Kalau ada tu kita kata dak. Kalau ada tu kita kata apa? Tidak. Kita tidak boleh terima. Jelas? Al-mausufi, sifat kepada zat lagi. Sifat kedua. Yang disifatkanlah ia zat itu dengan segala kesempurnaan. Kesempurnaan mana? Kesempurnaan mana? Allati taliku billah, yang layaklah dengan Allah Ta'ala. Al-munazzahi, sifat yang ketiga pula kepada zat. An jami'i naqaisis sifat, ay sifatin naqisah. Idafat sifat kepada mausuf. Kita dah belajar dah, idafat sifat kepada mausuf adalah sifat a'la, idafat li a'la mulabasah. Bukan adna mulabasah dah. Al-munazzahi, yang apa? Yang apa? Ternafilah. Cuma kita. Yang ternafilah ia Allah. Ni ana tu ke hadi malam. Ada di. Ingat malam. Sini al-mustahilu adamuhu ni sini. Sini. Boleh. Yang ternafilah ia Allah daripada apa? Segala sifat-sifat kekurangan. Boleh? Segala sifat-sifat kekurangan. Al-mun'imi bijalailin ni'ami, yang memberi nikmatlah ia dengan an-ni'amil jalilah. Boleh? Dia dapat sifat kepada maksud tu. Ai bijalailin ni'ami, murad dia bijalailin bin ni'amil jalilah. Wan ni'amid daqiqah. Wa daqaiqiha ay wan ni'amid daqiqah. Nikmat-nikmat yang besar-besar dan nikmat-nikmat yang halus-halus. Jadi faham ni, kalau orang nak minta kita syarah ke basmalah, guna ibarat ni lalu dah. Comel cukup lekat. Faham dah? Comel cukup lekat. Bismillahirrahmanirrahim, takdir saya ada. Boleh? Atabarraku bizzatil wajibil wujudu al-mausufi ila akhiri. Selesai. Syarah tu dah. Jelas dah? Wa minhu, dan setengah daripada ad-dalilil sam'i juga qauluhu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir surah. Alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir surah. Ini ila akhir suratul Fatihah lah. Lianna alhamda, kerana kepujian, warrububiyyata, dan ketuhanan, wal in'ama, dan memberi nikmat, bin ni'ami, dengan nikmat yang besar-besar, wan ni'ami al-daqiqah, nikmat-nikmat yang halusi, wa maliki yaumiddin. Boleh? Wa milki yaumiddin, dan memiliki, guna masdar. Wa milki yaumiddin, sebab musannif tukar jadi masdar. Wa milka. Maalish. Atau ada hamdah kan? Wa milka yaumiddin, dan memiliki hari pembalasan. Wal khitaba wal ibadata. Boleh? Tu. Wal khitaba, dan khitab, orang panggil tuntutan. Tuntutan tu. Allah Ta'ala ni sebagai mukhatib, yang menuntut kepada hambanya mukhatab. Boleh? Apa dah tu? Lepas tu kita ada khitab mu'atabah, kita ada khitab at-talaq. Kepada hamba-hamba dia ni kan? Kita ada khitab, ini tuntutan, kita ada arahan dalam bentuk tuntut dan arahan dalam bentuk azab. Faham tu? Tu. Wal ibadata, dan penyembahan.
wal isti'anata dan memohon pertolongan, wal hidayata dan apa? Tunjuk wal in'ama dan memberi nikmat, wal ghadaba dan marah, wal idlala dan menyesatkan itu, la tumkinu minal ma'dum. Itu tidak mungkin daripada ma'dum. La tumki ani al-madhkurah. Semua yang tersebut itu daripada ma'dum. Kalau benda tu tak ada, boleh tak? Kalau perkara yang tak ada, boleh tak benda tu berlaku? Tak ada. Kalau tak pasal musannif ambil daripada awal, sapalah kepada akhir Fatihah. Maksud tak? Waladdallin tu al-idlal. Boleh? Dan tidaklah mereka-mereka yang sesat. Siapa hak menyesatkan? Siapa hak menyesatkan? Allah Ta'ala lah. Atau kita kena ingat balik. Sifat menyesatkan ni termasuk dalam sifatul af'al. Ini ta'alluq tanjizi hadis kepada qudrah. Ingat tak? Qudrah ada dua ta'alluq paling umum sekali. Ta'alluq suluhi qadim dan ta'alluq tanjizi hadis. Adapun ta'alluq tanjizi qadim tak ada. Mustahil ada ta'alluq tanjizi qadim kerana dia boleh membawa kepada berbilai makhluk. Dan adanya makhluk pada ketika azali. Tidakkah kita maklum tu? Alhamdulillah. Habislah situ. Masya Allah ni. Uslub kitab yang jaga ada dalam kitab-kitab. Pasal? Jadi kita ni balik ni tak, kalau kita mengajar, contohnya tempat tu orang minta mengajar tafsir. Boleh? Dan kita pun duduk mengaji dah tafsir sini sikit-sikit. Tak ada masalah untuk masuk dengan tafsir. Masuk dulu dengan tafsir. Koho-koho. Lepas tu ambil peluang atau kita buka kita akidah sah sekali. Baik tu. Kadang-kadang nak ubah adat setempat tu dalam tu dia payah kadang-kadang. Orang tempat-tempat elit pula. Tak, tempat-tempat elit pula. Boleh kau sampai dah. Tak boleh dah. Tak mengajar kat LCC. Dah, kat LCC dia boleh tukar cermin luar dia tu berwarna. Jadi masa dia mengajar tu gambar dia. Tu mengajar buang. Tak ada lagi tak boleh dah orang buat kita. Boleh lah nak terang. Boleh nak terang tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Syukur Hafiz. Syukur. Okey. Masya Allah deh. Banyak dah baca tu kiranya. Tapi kat gitulah. Boleh faham tak hari ni tu? Nampak ada usul tu. Hak kita bagi tu usul. Cara berfikir tu. Jadi tolong tengok balik dah. Mungkin berat sikit. Kalau nak baca cepat tu boleh sangat lah cepat kau. Tapi rugi dah. Kita ni molek dah. Jaga di takdim dengan cara lagu ni. Rasa kena berhenti dulu hari ni hasil ni. Hari ni ada kelas syekh pula ni. Kena tulis sikit dah. Kena apa? Ada persediaan kerehatan. Tak? Aku nanya ke syekh. Nanya mana tidur? Nanya kat kita apa? InsyaAllah boleh ke? Boleh dah? Esok kita sama. InsyaAllah esok boleh lama sikit lah. Esok anak usaha kita mula lebih awal sikit. Supaya kita boleh baca banyak sikit. Anak target tu nak baca siapa kau. Malah banyak lah tapi hadas sama hadas. Allah Ta'ala tentu kita dah sabu. Mana tahu? Allah Ta'ala tentu anak ini boleh tengok siapa. Jadi anak boleh tengok lah siapa. Allahu Akbar. Hati apa? Kita ada masa apa? Mau baru. Boleh lagi lah? Kalau tak lagi? Payah. Payah fikir tak? Pergi masak bedah tak? Nanti awak bokok kita pergi. Nalih. Okey, habis. Ila anqal as-sifatu as-thaniyatu min sifatihi ta'ala al-wajibati lahu allati la yusaddiqul aqlu bi'adamiha fi haqqihi ta'ala al-kidamu. Ada tak waktu dalam kitab? Tak ada? Ada? Tajuk tak ada dah, tajuk tak? Tajuk al-kidam ada? Ada tajuk? Ditulis dari korang ada tajuk? Hawa tak ada? Tak apa. Wallah.